Untuk pengetahuan semua, kempen Sayangi Dirimu merupakan kempen yang dianjurkan untuk memberi pencerahan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh para remaja yang akhirnya memudaratkan diri mereka sendiri. Olehnya demikian, kempen ini memberi panduan buat para remaja untuk menangani masalah dan konflik yang dihadapi dalam siri-siri tazkirah malam bersama Al-Kahfi. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput pula pasangan dua untuk menyampaikan tazkirah yang bertajuk Beauty Which Brain, Gadis Bijak Mengurus Konflik, yang akan disampaikan oleh saudari Alia Insyirah binti Nur Faizul tingkatan 5 SMK Jalan Kebun, dan saudari Ili Nabila binti Mat Nur merupakan salah seorang jawatan kuasa krim cawangan Kota Raja. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada malam ini adalah Beauty with Brain, Gadis Bijak Mengurus Konflik. Pada zaman sekarang, kita sebagai remaja menghadapi banyak masalah dan konflik, dan ada satu masalah yang boleh saya katakan hampir semua remaja hadapi, iaitu diterima. Remaja zaman sekarang, mereka nak diri mereka diterima oleh semua orang. Mereka tak suka bila diri mereka dipulau dan diabaikan oleh semua orang. Disebabkan itu, mereka nak diri mereka diterima, menjadikan hidup mereka tak ada prinsip. Mereka sanggup berubah supaya mereka diterima oleh orang sekeliling mereka. Boleh saya katakan, manusia sebenarnya tak membentuk diri mereka. Sebaliknya, suasana dan situasi yang membentuk diri mereka. Perwatakan dan masalah psikologi yang rata-rata dihadapi selalunya disebabkan situasi yang mereka hadapi. Pada zaman sekarang, kita boleh nampak ramai orang yang berpura-pura cuma untuk diterima masyarakat. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bukan sikit orang yang berpura-pura, tapi hampir semua. Cuma kita je mungkin tak nampak. Dan kalau kita tak tolong mereka yang hadapi masalah ni, pertama, mereka boleh menipu kawan-kawan, dan yang paling teruk, mereka boleh menipu ibu bapa. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang kita kenal, kita yang hadapi masalah ni, kita kena tolong diorang dengan slow talk dengan diorang, nasihatkan mereka dan bagi semangat dekat mereka untuk hadapi masalah ni. Pada masa sekarang, platform yang kita boleh nampak beri impak kepada remaja adalah media sosial. Bukanlah saya nak kata media sosial tak bagus, tetapi sedikit sebanyak media sosial ni dah mengubah cara kita bercakap dan cara kita berfikir. Sebagai contoh, saya beri situasi, iaitu yang pertama. Ada orang nak post gambar yang cantik, barang mahal, cuma untuk dapatkan likes dan followers sahaja. Sedangkan hidup dia tak semewah itu. Situasi yang kedua pula, ada orang yang buat konten atau prank yang tak ada isi pun sebenarnya. Tak ada pengajaran yang kita boleh ambil. Itu konten tu semata-mata untuk naikkan followers saja sebenarnya. Sedangkan kita nak kejar redha Allah, bukan kejar kepuasan orang lain. Dan kita sebagai seorang manusia, kita mestilah ada isi dalam beramal, bukan manusia yang tak ada isi. Seperti pokok yang lebat tapi tak berbuah. Beauty with Brain sebenarnya nak highlightkan cara reaksi dan respon seseorang apabila menghadapi masalah, tekanan atau cabaran. Dari situ kita boleh nampak orang yang berilmu akan berusaha untuk mengawal diri, mencari punca dan merancang strategi untuk menyelesaikan masalah. Tetapi berbeza dengan orang yang tidak berilmu, mereka akan bertindak sebaliknya. Contohnya, ada masalah sikit je, letak dekat status. Kadang-kadang salah faham sikit je, tapi dia canang dekat status gitu. Padahal, masalah yang dihadapi tu boleh diselesaikan dengan cara yang baik.
Kalau kita tengah ada masalah apa semua, kalau tak boleh tahan sangat marah, bacalah doa. Sebab doa adalah senjata orang yang beriman. Dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala menghabarkan berita gembira kepada hamba-Nya yang sentiasa berdoa dan memohon sesuatu hajat dalam firman-Nya yang bermaksud, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Kak Ili. Test suara. Dengar clear ke suara Kak? Okey, terima kasih Alia. Okey, seterusnya Kak insyaAllah akan sambung. Kalau yang macam tadi Alia dah bagi roughly konflik-konflik dan cara macam mana kita nak atasi. InsyaAllah Kak akan try bagi situasi dan cara yang untuk hadapi konflik-konflik ni lah. Cara yang macam mana kita boleh buat, terutamanya konflik remaja. Screen boleh nampak ke ada presentation? Saya tengah loading. Okey, akak akan bawakan cerita 3 gadis. Yang first nama dia Syamimi, second Syakira, yang terakhir nama dia Shalala. Okay, kita berkenalan lah dengan karakter-karakter ni. Karakter nama-nama ni watak-watak yang direka, tapi insyaAllah cerita dia ni daripada kisah benar kan. Konflik-konflik yang memang kita pernah ataupun sedang hadapi, terutamanya dalam usia remaja. Pertama sekali Syamimi. Siapa Syamimi? So Syamimi ni seorang pelajar yang tengah menduduki SPM. Okey, ni akak bagi contoh cerita Syamimi lah, dan kita akan tengok nanti konflik apa yang dia hadapi. So Syamimi ni bijak, rajin kat sekolah, aktif, pelajar SPM. Kita nampak daripada luar Syamimi ni macam sempurna kehidupan dia kan. Belajar pun okey, aktiviti kurikulum pun okey. Cuma sebenarnya yang kita tak tahu, Syamimi ni dia ada masalah kadang-kadang stres belajar. Sebab apa stres? Sebab banyak sangat subjek yang ambil, 10 subjek. Lepas tu setiap subjek pun ada homework. Lepas tu petang ada tuition, malam kadang-kadang ada tuition, hujung minggu pun nak study, mana nak study, mana nak pergi tuition lagi. Jadi Syamimi sebenarnya diam-diam dia pening nak urus masa dia. Dan nak bercerita pun kadang dia segan nak cerita. Dekat mak ayah, dekat kawan-kawan pun kadang-kadang Syamimi rasa keberatan. Sebab rasanya kawan-kawan semua pun hadapi masalah yang sama. Jadi Syamimi macam segan lah nak cerita macam tu. Okay, so daripada cerita ni, boleh ke adik-adik komen sikit agaknya apa konflik, poin-poin konflik yang Syamimi tengah hadapi sebenarnya? Ke ada yang nak share, nak buka mic ke boleh? Okay, tak apalah. Nanti okay, akak beritahu lah dia punya konflik apa kan. Konflik dia ialah tertekan, stres belajar dan masalah pengurusan masa. Okay, so kita tengok macam mana Syamimi nak hadapi konflik ni. Okay, step yang pertama. Sebagai seorang gadis yang bijak mengurus konflik, apa yang boleh Syamimi lakukan? Yang pertama sekali, bila kita hadapi apa pun konflik, kita kena tenang. Kenapa kita kena tenang? Supaya kita tetap rasional dan kita tak buat tindakan yang di luar kawalan ataupun tindakan yang kita sendiri tak sangka ataupun tindakan yang akan memalukan kita lah di kemudian hari. Contohnya macam yang Alia dah share tadi, buat status yang tak berapa nak sopan ke dekat media sosial dan sebagainya. Jadi apa
apa benda pertama bila kita dapat konflik ialah kita kena tenang. Macam mana nak tenang? Tenang ni macam cara. Contohnya ni respira ni, tarik nafas kan. Kita kena uh, kawal pernafasan kita ni. Kalau kita rasa macam tiba-tiba jantung kita laju ke, kita tak dapat nak kawal diri ke apa, first kita kena tenang, tarik nafas. Yang kedua, cara mudah nak tenang dalam pada kita. Kadang-kadang macam tak cukup masa nak study tapi kita rasa nervous. Macam mana nak tenang? Kita boleh mandi. Ada yang kata makan. Betul juga tu, makan kan. So benda-benda yang buat kita happy lah, nak senang kata. Benda-benda yang akan buat kita tak buat benda lain yang pelik-pelik. Macam ni, macam mandi, kita buat hobi kita. Kalau kita suka makan, kita makan. Kalau kita suka main bola ke bersukan, kita bersukan. Macam tu. Dan antara tips lain nak tenang ialah akan nak share satu firman Allah dalam surah Al-Ra'd ayat 28 yang bermaksud orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Jadi ni pun ayat dalam Al-Quran kan, Allah dah janji dah siapa yang mengingati Allah akan jadi tenteram. Jadi dalam kita hadapi konflik ni banyak-banyaklah berdoa, solat, lepas solat zikir, istighfar, bersemangat. Okey, ke point seterusnya. Apa yang boleh Syamimi lakukan untuk urus konflik dia ni? Tak cukup masa dan stres. Satu, yang kedua, rancang waktu. Rancang waktu macam ni dengan susun jadual. So apa-apa tugasan yang dia dapat, dia kena tulis ataupun type. Jangan macam kita susun jadual dalam kepala kita je. Kita bayangkan, okey lah pagi ni nak buat homework ni, pukul 10 nak buat homework ni. Tu bahayalah sebab kita tak boleh nak rujuk balik dan yelah otak kita tak boleh nak save semua benda kan. So senang kalau kita tulis ataupun kita boleh nampak benda tu. So macam kalau kita ada tugasan yang tiba-tiba datang ke, kita nampak dah dekat jadual kita tu mana yang kosong, mana yang kita nak plotkan tugasan baru tu. Jadi hidup kita mudah-mudahan lebih terancang lah dengan cara kita tuliskan dan susun jadual kita macam ni kan. Dan seterusnya ialah utamakan yang perlu. Jadi benda-benda yang urgent, kerja-kerja yang kena hantar dulu, yang itulah yang kita siapkan dulu. Dan seterusnya, jangan bertangguh. Okey, contohlah kita dah buat dah semua ni tapi masih rasa masa tu tak cukup lagi. Yang tu kita kena check lah. Macam bila kita susun jadual kan kita nampak kan masa-masa kita tu kadang-kadang ada terbuang mungkin dekat media sosial ke. Kat situ kita kena cut sikit lah masa kita dekat media sosial, ataupun mungkin kalau dah macam kat media sosial pun kita dah tak buka dah media sosial tu tapi masih tak cukup masa. Macam ni mungkin kita kena korbankan sikit ke tidur kita. Contohnya macam tu lah kan, kalau kita nak tengok balik orang-orang yang sibuk kat dunia ni kan, macam mana diurus masa dia kan. Contohnya macam para ulama dahulu, ada seorang ulama ataupun imam, dia pun ahli fiqah, nama dia Ibnu Qudamal Al-Maqsidi. Beliau berkata macam mana cara imam ni urus waktu dia. 1/3 hari dia tu dia wajibkan 1/3 daripada sehari dia akan tidur. Maksudnya 8 jam tu dia tidur. Dia takkan tidur lebih, takkan tidur kurang. Takkan tidur lebih, dia takut dia jadi malas. Takkan kurang sebab dia tak nak abaikan kesihatan dia. Dia takut kesihatan dia terganggu. Okay? So cara ulama ni susun jadual dia dan masih concern lah pasal kesihatan semua. Dia pastikan tidur 8 jam dan luar daripada waktu tu dia susun elok-elok lah waktu dia untuk ibadah, untuk study apa semua kan. Dan seterusnya kita tengok contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula adalah satu tulisan ni katanya Imam Syafi'i kalau macam tadi 1/3 hari dia tu digunakan untuk tidur. Tapi Imam Syafi'i ni daripada keseluruhan malam dia tu dia bagi 3 tau. Dia bagi 3. Contohnya 1/3. Okay, contohlah kira lah malam tu daripada pukul 8.30 sampai 5.30 lah kita kira malam kan. So waktu tu gelap. Waktu antara isyak dan subuh. So ada 9 jam. So 1/3 daripada 9 jam, maksud 3 jam ni Imam Syafi'i gunakan untuk tidur. Lepas tu 1/3 malam tu dia gunakan untuk beribadah. Dan 1/3 lagi Imam Syafi'i gunakan untuk menuntut ilmu, mengulang kaji, menelaah ataupun buat menulis. Jadi
kita tengok cara ulama susun masa mereka pun berlainan kan. Maksudnya macam tak ada satu pembaris yang jadual waktu yang kita boleh ikut, tapi ikut kesesuaian, ikut peranan, ikut situasi masing-masing. Contohnya kalau adik-adik yang nak exam ni, ada orang yang boleh study malam, dia boleh stay up lambat. So dia boleh tidur kejap, lepas tu subuh dah boleh bangun macam biasa balik. So ada yang malam dia kena tidur awal, pagi dia bangun awal untuk study. Ada yang macam tu. Ada pula yang malam dia betul-betul rehat, betul-betul tidur. Lepas tu pagi dia all out. So macam kita kena ikut kesesuaian kita sendiri. Dan yang paling penting, setiap waktu kita tu kalau boleh isi dengan perkara yang berfaedah. Okay. Tapi dalam kita uruskan masa kita ni kan, kita pasal tidur lah apalah sebenarnya. Tidur tu pun penting dan kita jangan abaikan kesihatan kita. So, dalam menghadapi konflik, tips yang ketiga ialah jaga kesihatan. Macam mana nak jaga kesihatan? Oh, lagi satu, kenapa kita kena jaga kesihatan dalam menghadapi konflik ni kan? Macam kalau konflik tu jenis yang satu hari settle, okey, tapi kalau yang macam masalah Syamimi ni hadapi kan, masalah yang mungkin ramai adik-adik tengah hadapi sekarang lah sebab nak exam. Jadi macam konflik urus masa, stres belajar semua tu berlaku dalam tempoh yang berpanjangan. So kita tak nak lah kalau macam sekarang ni kita all out study, na'udzubillah. Time exam nanti tiba-tiba sakit ke tak dapat exam. So sebablah kita kena jaga kesihatan dengan cara banyakkan minum air, makan makanan yang sihat, macam tadi tidur yang cukup. Mungkin kita boleh tambah suplemen-suplemen sikit, boleh tambah makanan sunnah macam madu, kurma, dan jangan skip breakfast. Ni antara tips-tipsnya lah. Exercise ke. Alright. Yang seterusnya ialah komunikasi. So kalau macam kita ada konflik ni, kalau macam kes Syamimi tadi, Syamimi macam teragak-agak kan untuk bercerita. So sebenarnya kalau kita macam perempuan kan, kita selalu macam nak bercerita kan supaya kita rasa lega sikit bila ada masalah tu. So sebenarnya benda tu membantu kita supaya macam orang lain pun faham situasi kita. Supaya orang lain, contoh ibu bapa lah, kita bercerita dekat orang yang terdekat dengan kita, ibu bapa ataupun kawan-kawan rapat. Kita bercerita ni supaya mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita ni boleh bagi kita sokongan. So kita dapat support dan sama-sama mengharungi konflik ni lah. Sama-sama mengharungi kira cabaran-cabaran yang kita hadapi waktu belajar ni. Okey, dan seterusnya macam contohnya kalau kita ada konflik dengan cikgu ke apa kan, sebab rasanya ada kot situasi yang semua cikgu nak bagi kerja, semua cikgu nak collect homework awal kan. So macam kalau dah semua cikgu nak bagi homework hari ni hantar esok, kita memang tak sempat siapkan lah. Jadi yang time ni mungkin kita boleh bincang elok dengan cikgu macam cakap yang kita perlukan masa lebih sikit nak buat homework ni supaya kita boleh fokus dan buat yang terbaik lah untuk siapkan homework tu. Sebab semua cikgu-cikgu lain pun nak minta hantar homework esok kan, takut tak boleh fokus ke apa. So itulah pentingnya komunikasi supaya orang lain pun faham juga situasi kita dan boleh bagi kelonggaran lah untuk mudahkan urusan. Seterusnya okay, ni antara yang paling penting lah kan. So dalam kira konflik apa pun kita hadapi, senjata utama yang kita ada sebagai seorang Muslim, yang orang kafir tak ada, kebergantungan kita ke Allah lah kan. So senjata kita yang paling awal, paling akhir dan sepanjang-panjang masa lah kita ada senjata ni, senjata doa. Okay, ni pun tadi Alia dah explain sikit kan, berdoa senjata mukmin. Dan seterusnya mohon doa restu. Doa restu siapa? Doa restu ibu bapa, guru-guru. Kita kena jaga adab dengan ibu bapa. Sebab insyaAllah kalau kita jaga hubungan kita dengan ibu bapa, guru-guru semua ni, insyaAllah ada keberkatan kat situ dan akan mudahkanlah urusan kita. Sebab ada ayat yang aku tak pasti tapi
keberkatan Allah bergantung kepada keberkatan ibu bapa. Mungkin ada ayat lebih kurang macam tu, kena cek balik lah nanti. Okay, so ni harap-harap membantulah sikit sebanyak. Semua okey lagi ke? Okay, mungkin kalau yang sesiapa yang ada dekat screen tu boleh raise hand ke? Okay, alright. Okay, seterusnya kita ke situasi yang kedua, situasi Syakira. Okay, Syakira ni lepas SPM, dia minat nak sambung bidang akaun. Tapi Syakira tak pasti macam mana. Lepas tu, mak ayah Syakira ni pula nak Syakira sambung bidang lain lah. Contohnya, mak ayah Syakira ni doktor. So, mak ayah Syakira nak Syakira pun jadi doktor juga. Dia nak jadikan family doktor lah, macam tu kan. So, macam Syakira sekarang tengah buntu macam mana nak yakinkan ibu bapa. So, dia punya konflik kat sini ialah tak pasti bidang apa nak sambung lepas belajar, macam mana nak sambung dan juga hadapi konflik dengan ibu bapa. Jadi macam ni apa yang Syakira boleh buat. Okay. So yang pertama sekali boleh yakinkan ibu bapa dengan Syakira sendiri perlu ada matlamat yang jelas dan ada strategi macam mana nak capai matlamat tu. Contohnya macam ni. Contohnya Syakira sendiri kena faham lah apa yang Syakira nak dalam bidang dia. Contoh macam tadi kan perakaunan kan. So macam matlamat Syakira nak jadi apa Lepas tu macam perjalanan kerjaya macam mana yang Syakira nak. Yang ni Syakira kena check. Dia ni bersambung kepada kita punya tips yang kedua untuk mengurus konflik, iaitu sebab tadi yang Syakira pun tak pasti kan jalan mana yang dia nak. So dia kena kaji kerjaya tu dengan teliti. Contohnya macam kalau ambil perakaunan ni nak sambung kat universiti mana ataupun pihak mana yang boleh bagi beasiswa, boleh apply beasiswa kat mana. Lepas tu untuk ke depan lagi mungkin boleh cari peluang pekerjaan dalam bidang accountant, perakaunan kan. Accountant nanti okey ke tak, mudah tak nak cari kerja ataupun apa skill-skill lain yang perlu ada untuk mudah dapat kerja nanti. So macam ni Syakira kena check dan nanti explain lah, terangkan dan bincang sama-sama dengan ibu bapa. Dan seterusnya macam mana kalau kita tak pasti pasal bidang yang kita nak further study nanti, salah satu cara yang kita boleh buat untuk kira tambah kita punya pengetahuan dalam bidang tu kan, kita cari orang yang berpengalaman lah. Ataupun cari orang yang memang dah bekerja dalam bidang tu. Contohnya macam Syakira tadi nak jadi accountant, so Syakira mungkin boleh cari kenalan accountant. Lepas tu boleh lah macam interview lah dia kan. Tanya pengalaman ataupun cari idea dan tambah maklumat kan. Macam kejaya macam mana sebenarnya accountant ni. Macam peluang apa yang ada ataupun nak sambung belajar universiti ke beasiswa tadi pun boleh bincang jugalah untuk dapatkan idea supaya nanti akan bantulah Syakira ni untuk buat pilihan dengan lebih bijak sama ada ni kejayaan yang betul-betul sesuai dengan dia. Dan kan tadi kan Syakira ni ada konflik kan, mak ayah dia tak berapa setuju yang dia nak sambung bidang account. So bila jumpa dengan orang berpengalaman ni kan, so mungkinlah Syakira pun boleh bawa mak ayah dia sekali untuk berjumpa dengan orang ni untuk sama-sama bincang kan, sama-sama dapat tahulah, dapat kemaklumat pasal bidang ni kan supaya mak ayah pun lebih yakin. Seterusnya lah tunjukkan kesungguhan. Sebab dalam kita hadapi konflik dengan ibu bapa ni sebenarnya ibu bapa bila bercanggah dengan pendapat yang kita tu dia mesti ada sebab tersendiri kan. Sebab mak ayah kan nak yang terbaik untuk anak-anak. So kalau dia tak bagi ke bercanggah pendapat tu mesti dia ada sebab yang tersendiri kan. Tapi semua mak ayah pun sayang anak-anak dia. Jadi kalau dia nampak kita punya kesungguhan kat situ, kita punya passion kat situ, insyaAllah dia akan sokong je. Tapi dengan bukti-bukti yang kita dah ada tadi lah, dengan kita dah ada kajian, kita dah tahu apa peluang kerjaya apa semua kan. Okay.
Yang terakhir sekali, contohlah kita dah buat dah semua-semua tadi. Tapi last bila buat keputusan kita macam tak pasti lagi yang mana yang terbaik kan. Nak sambung bidang akaun ke sebab mak ayah dah doktor macam lagi senang sambung bidang perubatan ke. So nak pilih kerjaya ni pun satu turning point yang besar dalam hidup kita sebab sekurang-kurangnya kita akan hidup beberapa tahun lah dengan study subjek tu apa semua kan. Yang mungkin kita akan teruskan juga kerjaya kita dalam bidang tu. Semua hidup kita dengan bermulanya pilihan yang kita buat lepas SPM ni. So ini satu turning point dalam hidup yang sangat crucial lah. So untuk buat keputusan yang besar macam ni, kita perlu istikharah dan musyawarah. Istikharah ni ada orang kata nak cari jodoh je kot, nak tahu dia jodoh kita je kot boleh surat istikharah kan. Sebenarnya tak, ada ustaz yang galakkan kita buat istikharah ni setiap hari. Sebab dalam hidup kita macam-macam pilihan kan, setiap hari kita kena buat pilihan. Kita boleh setiap hari buat solat istikharah untuk tunjuk mana yang terbaik. Macam seterusnya musyawarah. Musyawarah ni berbincang macam ni, mesti kita bincang dengan mak ayah, kita rujuk kepada orang yang berpengalaman, kita minta pendapat dia. Itulah contoh musyawarah. Jadi lepas kita istikharah, kita musyawarah, laluan mana yang macam terbuka mudah untuk kita kan, macam kita rasa ikut kan. So, kita pilihlah bidang tu, insyaAllah mudahlah sebab kita buat keputusan ni bukan kita buat sendiri kan. Kita minta juga, kita berdoa ke Allah, juga kita juga berbincang. Jadi ini bukan keputusan kita seorang. So keputusan apa yang termaktub lepas tu, keputusan apa yang kita ambil lepas tu, insyaAllah itulah yang terbaik. Okay, itu point Syakira. Seterusnya lagi seorang, nama dia Shalala. Okay, Shalala ni pelajar universiti. Dia baru je masuk universiti. Kalau nampak macam tadi ada flu kan. Siapa tadi? Macam ini, SPM. Syakira lepas SPM. Sekarang ni Shalala dah masuk universiti. Okay. Shalala masuk universiti, konflik yang Shalala hadapi ialah ialah kejutan budaya. Contohnya macam mana kejutan budaya ni? Okay. Cerita Shalala ni baru masuk universiti lah. Lepas tu kan dia orang duduk dorm. So dia duduk dorm ni, dia duduk satu bilik, duduk sebilik dengan kawan dia namanya Selena. Okay. So macam Shalala ni dia orang biasa-biasa je, rakyat marhin lah daripada golongan B40 ataupun M40 kan. Tapi rakan sebilik Shalala ni golongan hafad, golongan T20 atau golongan bangsawan. So cara hidup mereka ni berbeza. Macam kawan Shalala ni dia tiap-tiap hari OOTD, pakai baju baru, lepas tu follower dekat Instagram pun ramai macam tu. Jadi kadang-kadang macam kawan pun ramai orang suka dia kan. Jadi Shalala ni kadang-kadang rasa macam perlu ke ditukar macam cara hidup dia jadi macam Selena supaya orang pun suka dia. Ni macam situasi yang Alia share tadi lah, yang kita nakkan perhatian kat media sosial ke apa kan. So Shalala hadapi kejutan-kejutan budaya ni kan bila masuk universiti. Ataupun sebenarnya benda ni bukan berlaku kalau kita masuk universiti je lah. Kat mana-mana kita pergi pun akan ada kemungkinan je kita terkena kejutan budaya ni kan, sebab persekitaran kita berubah dan sebagainya. Okay, sebenarnya apa yang Shalala hadapi ni dah bukan satu konflik dah. Dia sebenarnya dah satu ancaman. Satu ancaman apa? Ancaman hedonism. Hedonism ni satu cara hidup atau satu cara fikir atau satu matlamat hidup yang di hidup nak seronok je. Nak seronok, nak enjoy. Macam YOLO you only live once kan. So dia nak fun-fun je. Tapi fun-fun dia ni, fun-fun yang tahap melampaui batas lah. Kita macam dalam Islam kita bukan tak boleh nak berseronok ke, bukan tak boleh nak bergurau, tapi kita ada batas-batas dan ancaman hedonism ni ialah satu cara hidup yang memang melampaui batas lah. Contohnya macam pergaulan bebas, couple,
pakaian yang tak menutup aurat. Macam sebelum ni, isu couple pun dalam siri Sayangi Dirimu ni kan Kak Elin ada share juga kan yang minggu lepas pasal aurat pun Kak Sarah ada share. So yang tu tak silap akak urus setia kita ada upload dekat YouTube. So siapa yang tak sempat tengok macam kenapa tak boleh couple, kenapa kena tutup aurat, so boleh check dekat kita punya YouTube Krim Botol Raja untuk tengok ulangan dia. So akak dah tak sentuh lah part yang tu. So akak akan share kat sini tips macam mana. Kejap. Okay. So macam kita bukannya tak boleh kan nak seronok-seronok ke apa, tapi berbatas. Okay. Contohnya ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam sepenuhnya dengan mematuhi segala hukum hakamnya. So macam kita tak boleh lah nak ambil, kita kata kita orang Islam, okay orang Islam, tapi ada sesetengah benda ni kita nak ikut, setengah lagi kita macam tak nak lah, kita nak longgar-longgar sikit lah. Tak boleh. Dan Islam ni memang ada, Islam memang bagi kemudahan kan. Contohnya kalau kita ada darurat ke apa, berlaku kemudahan kat situ kan, susah. Tapi kita tak boleh lah nak bermudah-mudahan dengan suka-suka. Macam mana nak hadapi konflik yang tak konflik ni, dah ancaman ni, ancaman hedonism. So pertama kena kuat jati diri. Kuat jati diri macam mana? Ada kenapa kena kuat jati diri? Supaya bila datangnya ancaman-ancaman ni, kita ataupun syalalah ni lah boleh buat keputusan yang tepat. Contohnya bila datang benda tu, syalalah boleh fikir, okay, ni okay ke tak okay, ni boleh ikut tak boleh ikut, ni boleh buat tak boleh buat, macam tu. So macam mana nak kuat jati diri? Okay, inilah antaranya. Kat skrin akak dia tersekat, kat skrin korang okay ke? Okay, takut kan? Alright, so yang pertama sekali jelas halal dan haram. Kan, jelas. Contohnya macam mana? Nak berkawan lelaki perempuan, kalau ada hal, kalau ada urusan tu boleh lah. Tapi kalau nak yang lebih dekat-dekat, couple tu apa semua, tak boleh. Macam tu lah contohnya. Ataupun minum arak tak boleh. Minum arak tak boleh. Tapi macam mana kalau arak tu tak memabukkan, boleh minum juga ke? Macam tu, dia macam mungkin kalau ada orang yang ambil remeh benda ni, kata ni tak memabukkan, so boleh je dah minum macam tu. Tak boleh lah, kita kena jelas halal dan haram kita. Seterusnya, ada sifat malu dan menjaga adab. Malu yang macam mana? Kita bukan malu yang malu nak cakap ke apa macam tu kan. Tapi kita malu untuk buat benda-benda yang tak baik dan jaga adab. Contohnya macam tadi, macam Alia sampaikan tadi kan. Bila kita hadapi konflik, kita jaga adab kita dengan tak upload luahan perasaan yang pelik-pelik kat Instagram ke apa kan. Sebab tu kalau akan datang mungkin kita tengok balik, kita pun rasa segan ke macam tu lah. So kita kena jaga adab kita kat mana pun kita berada, tak kira lah dekat Instagram ke, kat real life ke, kena jaga adab kita sebagai seorang muslimah. So seterusnya, letakkan matlamat yang besar dalam hidup. So sebab ada slogan remaja masa kini pemimpin masa hadapan macam tu. Sebab sekarang ni kan kehidupan kira macam ancaman hedonism tadilah. Jadi kita pun terikut-ikut terkabur-kabur kan. Kita pun tak nampak macam mana kita punya kira macam ni. Kita pun tak nampak kita punya kepentingan dalam membentuk macam mana. Kita tak berapa nampak macam mana kedudukan kita, macam mana kita boleh sumbangkan untuk, kira contohlah time Merdeka hari tu kan kita ada kempen yang remaja merdeka kan. So macam kita tak nampak macam mana sumbangan kita ni boleh kekalkan kemerdekaan negara, lebih kurang macam tu lah. Okay, so bila kita
kita sedar yang sebenarnya setiap individu ni memainkan peranan yang penting kan untuk terus saya tegakkan Islam. So kalau semua orang terkena ancaman Hinduism ni dan semua orang hanyut, macam mana? Siapa nak tegakkan Islam kat muka bumi ni kan? Cuma kalau semua orang nak berseronok je, semua orang dah tak kisah halal haram. Sebab apa jadi dengan agama kita? Sebab situlah kita perlu mainkan peranan yang besar. Kita kena sedar lah benda tu. Seterusnya sedar matlamat hidup. Matlamat hidup kita diciptakan kan untuk beribadah kepada Allah kan, jadi hamba Allah, jadi khalifah di muka bumi. So macam bila sesuatu konflik atau sesuatu ancaman tu datang, kita fikirlah benda tu selari tak dengan matlamat hidup kita. So insyaAllah lah kalau kita dapat buat keputusan yang tepat, kita dapat buat pembandingan, kita jelas dapat bandingkan benda yang salah dan betul, kita boleh selamatlah daripada terkena ancaman-ancaman ini. So, yang kedua tadi, yang pertama sekali kuat jati diri kan. So macam mana nak hadapi ancaman kejutan budaya ke apa ni semua, kita kena berada dalam kelompok yang baik. Contohnya kita kat mana pun kita pergi, kita cubalah untuk cari kawan-kawan yang boleh sama-sama dengan kita untuk sama-sama nasihat dengan kita lah. Maksudnya kalau kita buat benda tak baik ke, kita tahu ada kawan kita tu yang boleh tarik kita, bimbing kita ke jalan yang betul balik lah. Jadi yang penting dalam kelompok yang baik ni, sebab manusia tak, iman manusia pun tak semestinya berada ke atas je. Manusia pun tak semestinya bersemangat je. Ada masa dia down, ada masa iman dia lemah. Kita panggil futur kan. So kat sinilah perlunya kelompok yang baik ni, supaya kalau kita tiba-tiba lah kita pun terikut hanyut ke, ada orang yang nak ingatkan kita balik. So kat mana pun kita pergi, cubalah untuk berada dalam kelompok yang baik, ataupun kita sendiri yang create kelompok yang baik ataupun surrounding yang baik untuk kawan-kawan kita. Okay. So itu saja daripada akak kisah Cili Gadis dan konflik-konflik mereka dan cara-cara untuk tangani konflik-konflik tersebut. Semoga sedikit sebanyak membantu adik-adik lah untuk hadapi konflik masa ni, dan insyaAllah konflik akan datang semoga bermanfaat.